Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kumpulan kami akan menentangkan tentang kerja projek statistik. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Muhammad Fikri Salihin, Syamim bin Muhammad Subri, Nik Muhammad Adib dan juga Anas bin Kushairi. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya mulakan pembentangan. Okey. Statistik. Apakah itu statistik? Statistik adalah sains matematik termasuk kaedah mengumpul, menyusun dan menganalisis data untuk mendapatkan sesuatu keputusan. Secara umumnya, penyelidikan dan analisis tergolong daripada dua kategori yang luas, iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Statistik deskriptif berkaitan dengan pemprosesan data tanpa membuat kesimpulan yang mendalam. Data tersebut biasanya dikemukakan dalam bentuk jadual dan juga graf. Antara aplikasi harian yang dapat dijalankan dengan menggunakan statistik deskriptif ialah seperti jumlah kemalangan, harga barang, perniagaan, pendapatan dan juga bilangan orang yang dijangkiti oleh penyakit seperti waktu ini, iaitu COVID-19. Seterusnya ialah statistik inferensi. Statistik inferensi pula ialah membuat ramalan dan unjuran dengan menganalisis data yang diberikan. Antara aplikasi yang biasa digunakan dalam kegunaan harian seperti dalam bidang kejuruteraan, ekonomi, biologi, sains sosial, pertanian dan sebagainya. Okey. Pemboleh ubah. Okey, seterusnya adalah pemboleh ubah. Kumpulan kami memilih jumlah pasang kasut yang ada bagi setiap pelajar dalam Seksyen 7. Oleh itu, bilangan pasang kasut merupakan pemboleh ubah kepada kami untuk mendapatkan statistik bilangan kasut yang ada bagi setiap pelajar dalam Seksyen 7. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan meneruskan pembentangan ini kepada fila table. Pertama sekali, kita memerlukan problem format. Kita menceritakan permasalahan. Seperti yang di dalam report, problem format ialah a survey is done on the pair of shoes of every student in statistics class section 7. We collected their data and classified them into a table. Different students given different number of pair of shoes. Therefore, a calculation of statistics is made to classify the number pair of shoes that they are on. Maksudnya, problem di sini, kami mengutip data dan merekod dan membuat pengiraan statistik di mana kami mengutip berapa pasang kasut yang dimiliki oleh setiap pelajar di dalam kelas Seksyen 7. Kita teruskan kepada fila table. Fila table, F stand for facts. So, fact di sini adalah survey is done on 34 student of Seksyen 7. Second, survey on pair of shoe of 30 boys and 4 girls. Every student have different number pair of shoes. Okay, for ideas, make a survey. Second, classify them into number of pair. 3, mean is sum of the value divided by the total of value. 4, standard deviation measure the distance of each value for the mean. So, L, learning issue. First, how to find the draw data. Second, how to raw data can transfer to classified data. 3, how find the mean and standard deviation. And lastly, resource needed. Internet, survey and statistics. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Anas bin Kushairi. Saya akan menerangkan tentang problem background. Kami memilih untuk mengetahui berapa pasang kasut yang dimiliki oleh setiap pelajar di dalam kelas
Statistik Seksyen 7. Kajian ini mengambil masa dalam 3 hingga 4 hari disebabkan beberapa orang pelajar tidak mengambil perhatian untuk mengisi Google Form yang kami beri. Dengan data yang kami perolehi, kami akan dapat mencari mean, median, mode dan standard deviation. Untuk mencari mean pula, kita hendaklah menggunakan hasil tambah frekuensi yang didarabkan dengan kelas midpoint dan dibahagikan dengan frekuensi. Nilai yang kami perolehi ialah 5.68. Seterusnya, median pula, kita memerlukan lower boundary dan size of class. Dan kami mendapat nilai 2.625. Manakala mode pula, kita akan menggunakan lower boundary yang sama dan size of class yang sama. Dan nilai yang perlu ditambah ialah differentiate between frequency mode before and after, dan kami mendapat nilai 11.83. Akhir sekali ialah standard deviation. Kami yang menggunakan formula yang telah diberi dan nilai yang kami perolehi ialah 3.17. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Madam Johanna. Nama saya ni Muhammad Adi Benzana Abidin dan nombor matrik saya AA181559. Saya akan menyambung persembahan pembentangan kumpulan kami. Saya akan teruskan dengan result and discussion. Seperti yang kita tahu, kumpulan kami telah menjalankan survey ke atas 34 orang classmate kami. So daripada data yang di-collect, kita boleh dapatkan 3 benda iaitu mean, median dengan mode. So first kali saya akan terangkan macam mana untuk dapatkan mean. Mean yang kami dapat ialah 5.68. So di mana frequency of the class akan didarabkan dengan class of midpoint dan dibahagikan dengan frequency of the class. So dekat situ kami dapat 5.68. Okey, seterusnya saya akan teruskan kepada median. Median yang kumpulan kami dapat ialah 2.625 menggunakan formula M equal to lower class boundary for median class ditambahkan dengan size of the class median dalam kurungan N over 2 minus F over FM, iaitu frequency in median class. So bila kami masukkan dalam formula akan dapat 2.625. Okay, akhir sekali untuk discussion, result and discussion ni kami dapat mode of the collected data. So mode yang kami dapat ialah 11.83, di mana menggunakan formula mode sama dengan L plus C. L itu maksudnya lower class boundary for mode, ditambahkan C iaitu size of the class dalam kurungan D1 over D1 plus D2. Okay, D1 ni maksudnya different frequency between mode class and before it. Maksudnya frekuensi dekat between mood class tu tapi sebelum dia. D2 pula sama tapi dia lepas. Okay, so mood yang kami dapat ialah 11.83. Okay, seterusnya saya akan membentangkan mengenai referen boleh tengok dekat ni. Okay, last kali appendices. Kami menggunakan Google Form untuk menjalankan survey terhadap 34 classmate kami. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Mohon maaf jika terkasar bahasa atau tersilap kata. Salam Ramadan. Terima kasih.